Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Suryati binti Abdul Kamad bernomor metrik C18E0242. Baiklah, pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai latihan industri yang telah saya jalankan selama 3 bulan di Balai Seni Lukis Sabah. Oke, untuk kita ke bab seterusnya yaitu pengenalan latihan industri. Latihan industri merupakan salah satu subjek atau program yang wajib dan perlu dijalani oleh setiap pelajar di peringkat universiti, terutamanya bagi pelajar Fakulti Teknologi dan Warisan FTKW di Universiti Malaysia Kelantan. Selain itu, latihan industri juga dapat memberi manfaat kepada pelajar dengan mendedahkan kepada mereka dunia pekerjaan yang sebenar. Latihan industri ini juga merupakan sebuah organisasi syarikat yang telah dipilih oleh pelajar bagi menjalankan latihan industri. Oke, kita teruskan dengan objektif latihan industri. Yang pertama ialah dapat menyesuaikan diri dalam industri sebelum menempuh dunia industri pekerjaan yang sebenar. Yang kedua, mengaplikasikan setiap pembelajaran dan pengajaran yang diajar di universiti untuk diguna pakai sepanjang latihan industri. Ketiga, sebagai persediaan awal sebelum menghadapi dunia industri yang sebenar. Dan yang terakhir adalah sebagai prasyarat untuk mahasiswa bergraduasi. Oke, kita teruskan dengan kepentingan latihan industri. Yang pertama ialah mampu membangkitkan serta membina keyakinan diri pelajar agar lebih yakin pada diri untuk menghadapi setiap tugas dan dugaan yang dihadapi dalam pekerjaan kelak. Yang kedua, mewujudkan semangat kerja berpasukan dan hubungan baik di antara pekerja dan kaki tangan sebuah organisasi industri. Yang ketiga, mematuhi setiap peraturan dan mendisiplinkan diri di dalam latihan industri. Dan yang terakhir, dapat menanam sifat amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Oke, seterusnya kita akan pergi ke bab 2, yaitu pengenalan mengenai syarikat. Pertama, latar belakang syarikat. Pada tahun 1982, Jemaah Kabinet Negeri telah meneruskan penubuhan Balai Seni Lukis Sabah. Sebelum bangunan Balai Seni Lukis Sabah siap dibina, Balai Seni Lukis Sabah pernah bertempat di beberapa badan syarikat seperti Museum Sabah, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Pusat Kebudayaan Penampang dan beberapa lagi kawasan sebelum adanya bangunan Balai Seni Lukis Sabah pada masa sekarang. Seterusnya, bangunan Balai Seni Lukis Sabah merupakan bangunan hijau pertama di Sabah dan bangunan ini bermotifkan wakit yaitu bakul padi, dan kebanyakan bangunan Balai Seni Lukis ini mengambil unsur daripada suku kaum etnik Murut, Kadazan, Dusun, dan Rungus. Bangunan Balai Seni Lukis Sabah mempunyai 4 tingkat, terdiri daripada stor konservasi yaitu di tingkat pertama, tingkat kedua lobi, tingkat ketiga galeri umum, dan yang tingkat keempat ialah galeri Yaman. Seterusnya, lokasi syarikat. Balai Seni Lukis Sabah terletak di Batu 2 Jalan Penampang, ianya bersebelahan dengan bangunan Arsip Negara Cawangan Sabah. Oleh sebab kebanyakan pengunjung tidak mengetahui lokasi, pihak Balai Seni Lukis Sabah telah membuat satu QR Code bagi memudahkan pengunjung untuk datang ke Balai Seni Lukis Sabah. Oke, seterusnya visi, misi, dan objektif syarikat. Visi Balai Seni Lukis Sabah ialah Sabah kaya dengan seni visual. Misi pula mempromosi seni visual etnik, menggalak dan membangun kreativitas seni artistik, meningkatkan kepekaan dan apresiasi seni, memelihara aktivitas seni, memberi penghargaan kepada penyumbang seni, dan yang terakhir meningkatkan nilai ekonomi seni. Dari segi objektif pula, menjadikan Sabah pusat kecemerlangan seni visual etnik di Malaysia menjelang 2020. Oke, seterusnya ini merupakan carta organisasi Balai Seni Lukis Sabah. Kita teruskan bab 3, yaitu tugas yang saya lakukan sepanjang menjalankan latihan industri di Balai Seni Lukis Sabah ini. Oke, antara tugasan yang dilakukan ialah membuat tagging pameran. Antara pameran yang ialah pameran karya undangan, pameran bakat-bakat baharu, dan pameran karya wanita.
dan juga pameran koleksi tetap BSLS, yaitu pameran koleksi Balai Teknologi Sabah, koleksi tetap mereka. Yang kedua ialah membuat kemasan di bahagian jualan dengan melalui menyusun atur kedudukan dan membuat penambahbaikan dari segi barang-barang jualan. Yang ketiga, mempromosikan syarikat kepada para pengunjung, mempromosikan syarikat juga di media-media sosial, balai kepunyaan balai seni seperti Facebook, Sahabat Galeri, Instagram, Sahabat Galeri, dan juga di media sosial TikTok. Seterusnya, membuat rekod tiket ke dalam buku. Oke, seterusnya ini antara tugasan dan program yang dilakukan. Yaitu pada bulan 5 saya ada mengikuti program bengkel fotografi Canon yang diselenggarakan oleh Encik Alrik, di mana sepanjang bengkel fotografi itu berjalan, saya mendengar taklimat berkaitan fotografi Canon, jenis-jenis kamera, cara penangkapan gambar melalui dua cara, yaitu golden hour, yaitu sunset dan sunrise. Oke, seterusnya mengikuti majlis sambutan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya yang terletak di Sabah International Convention Center SICC. Saya pergi untuk mengikuti majlis itu bagi mewakili staf Balai Teknologi Sabah. Seterusnya proses penurunan karya bagi pameran bakat-bakat baru ke-19 pada bulan 4, di mana sebanyak 350 karya yang diturunkan dan seramai 104 artis yang mengikuti pameran bakat-bakat baru. Seterusnya mengikuti program memasak dan mengagikan bubur lambu, sekaligus majlis berbuka puasa bersama Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar, yaitu Dato' Jafri Arifin. Oke, seterusnya ialah program mengadakan merupakan program tahunan dan bulanan Balai Teknologi Sabah, yaitu Piknik at Kulung. Kali ini melibatkan edisi keamatan. Program ini dianjurkan bagi memberikan suasana berkelah di bawah kulung kepada pengunjung, dan program ini berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu pada 28 dan 29 Mei dan juga pada 3 dan 4 Jun. Oke, yang akhir sekali mengikuti bengkel asas Sulaman Manik dan etik murut yang diadakan di Balai Teknologi Sabah, yaitu di Bilik Mesyuarat, yang mana program ini dipromosi dan dikelola oleh staf dari Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, yaitu Pondena. Oke, seterusnya kita akan ke bab 4, pengalaman dan aplikasi bidang pengajian. Pengalaman dan aplikasi bidang pengajian, yang pertama adalah dapat mengetahui cara pengurusan suatu organisasi syarikat industri. Yang kedua, dapat mengetahui cara penyediaan kertas kerja bagi memohon dana untuk sesebuah program yang akan berlangsung ataupun yang akan dilakukan. Dan yang ketiga ialah dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam kalangan pekerja di dalam latihan industri. Baiklah, kaitan bidang pengajian dengan latihan industri, yang pertama ialah dapat mengaplikasikan cara penjagaan dan pemeliharaan karya yang terletak di bilik konservasi melalui subjek pemeliharaan warisan serta konservasi warisan. Dan seterusnya ialah cara menguruskan pameran dan galeri melalui subjek museum dan galeri, seperti pengurusan dari segi koleksi, dari segi penerimaan karya, pengantaran penerimaan karya dan penurunan karya. Oke, seterusnya dan akhir sekali adalah bab 5, cadangan dan kesimpulan. Mana secara kesimpulannya, dengan adanya latihan industri ini, ia sedikit sebanyak dapat memberikan pendedahan kepada pelajar sebelum menempuh dunia industri yang sebenar. Selain itu, pelajar juga dapat memperoleh banyak pengalaman dalam bidang pekerjaan yang mempunyai hubungan kait dengan subjek pengajian yang dapat mereka aplikasikan dalam ataupun sepanjang mereka menjalankan latihan industri. Oke, antara cadangan ialah Balai Teknologi Sabah dalam membuat penyusunan yang lebih teratur di store penyimpanan. Yang kedua ialah pihak Balai Teknologi Sabah harus membuat
ataupun dalam membuat satu survei pemerhatian terhadap tahap kepuasan pelanggan yang datang berkunjung ke Balai Seni Lukis Sabah. Akhir sekali, Balai Seni Lukis Sabah juga harus mengambil inisiatif dalam menjaga dan memelihara lukisan yang mengalami kerosakan. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.